Assalamualaikum anak-anak ustazah di rumah. Apa khabar hari ni? Sihat walafiat? Harapan daripada ustazah pun sihat, alhamdulillah. Okey, hari ni ustazah nak mengajar kamu tentang pelajaran akhlak untuk pelajar tahun 5 Khalid Al-Walid dan juga 5 Usama bin Zaid. Okey, sama-samalah kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juni wal juzan wa min sayyi'il asqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, besar sakit kepala sangat ni, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Sabar ustazah, sabar. Okey, belajar hari ni kita akan belajar tajuk sifat sabar. Okey, dalam kehidupan kita seharian kita mesti tanamkan diri kita, mesti ada dalam diri kita itu sifat sabar. Kerana dalam Al-Quran ni lebih daripada 70 kali Allah ulang dalam Al-Quran tentang sifat sabar. Ini bermakna sifat sabar sangat penting dalam diri kita. Okey, kita tengok yang pertama itu pada istilah apa dia sabar. Sabar ialah menahan diri daripada sifat marah, sifat yang kita tak suka, sifat yang mengganggu kehidupan kita yang ada sekeliling kita pada ni. Janganlah kita cepat marah, kita hendaklah bersabar. Dari segi istilah pula ialah menahan diri daripada sifat marah, menahan diri dan mengawal diri ketika marah dan tidak berduka cita apabila kita ditimpa kesusahan dan ditimpa musibah. Okey, anak-anak pelajar semua, saya harap dalam keadaan hidup kita sekarang ni kita hendaklah perbanyakkan sifat sabar dalam diri kita. Dengan ujian, dengan dugaan, dengan keadaan sekarang ni, mestilah kita bentengkan diri kita dengan sifat sabar. Jangan cepat berputus asa, jangan cepat marah. Terutamanya kita duduk seharian di rumah dengan kerana adik-beradik kita. Kawan-kawan kita tak jumpa sekarang ni, hanya adik-beradik kita saja dia berada di rumah. Kita kena jangan bergaduh dengan adik-beradik. Kalau adik kacau, jangan cepat marah. Kehidupan kita sekarang ni terpaksa kita teruskan walau dalam keadaan apa jua sekalipun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah mengulang-ulang dalam Al-Quran tentang sifat sabar. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Bermaksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah sabar, solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah sayang kepada orang yang sabar. Kalau kita nak marah, cepat-cepat kita pergi mengambil wudu. Dah ada wudu, segeralah kita buat sembahyang sunat. Sembahyang wajib tu yang 5 waktu tu memang dah wajib. Ini yang sembahyang sunat dah ada. Sembahyang tu terus kita melakukan terus melakukan kebaikan kepada Allah dengan menambahkan ibadat kita itu dengan sembahyang sunat. Sekarang ni kita ada masa di rumah, ada masa terluang, maka kita lazimkan diri kita wajibkan diri kita untuk melakukan perkara-perkara sunat dalam kehidupan kita seharian dan sabar menghadapi cubaan dan cabaran.
Kita tengok apa dia ciri-ciri orang yang sabar. Ada tak pada diri anak-anak murid ustazah sayang semua? Ada tak dalam diri pada diri ustazah ni? Apa dia ciri-cirinya? Ialah tidak mudah berputus asa, sabar menghadapi cubaan dan cabaran, menerima ketentuan dengan hati yang tenang, dapat memaafkan kesalahan orang lain, tidak melahirkan penyesalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa beristiqamah dalam ibadat dan pekerjaan. Itu adalah ciri-ciri sifat sabar yang perlu ada pada diri kita setiap masa ketika di mana jua kita berada. Kita hendaklah menanamkan ataupun mesti ada benteng sifat sabar dalam diri kita. Jangan kita cepat marah, cepat meletih, cepat berputus asa. Hidup mesti diteruskan dalam apa jua keadaan. Kita tengok contoh sifat sabar. Apa dia contoh sifat sabar? Itu sabar menerima musibah seperti banjir, kebakaran. Sekarang ni kita dilanda COVID-19. Itu hampir 2 tahun kita dalam keadaan ini. Kita tak suka dalam keadaan ini, tapi kita hendaklah bersabar. Ini mesti ada hikmah kepada ujian Allah berikan kepada kita. Kita menghadapi dengan sabar, insya-Allah Allah akan memberi kesabaran. Sabar tidak melakukan maksiat. Jangan sekali-kali kita nak melakukan maksiat. Sekarang ni gadget Allah, ibu bapa kita telah bekalkan kepada kita setiap orang gadget. Janganlah selepas PDPR kita melayarilah pula benda-benda yang tidak berfaedah. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kita nak melayari benda-benda yang akan merosakkan diri kita nanti. Kita tahu mak ayah tak boleh nak jaga kita setiap masa, tak boleh nak kontrol kita setiap masa. Kita sendirilah yang akan menjaga diri kita. Kita sendirilah yang akan jadi benteng. Tak nak mengikuti benda-benda yang tidak berfaedah. Sabar menghadapi ujian dan dugaan Allah. Sekarang ni kita terpaksa, kita tak boleh nak lari dah. Sabar melaksanakan perintah Allah suruh kita buat kebaikan, tinggal apa yang dilarang. Perintah-perintah Allah yang wajib seperti sembahyang 5 waktu tu hendaklah kata dilaksanakan setiap hari. Jangan malas. Jangan malas. Dan kita tambahkan perkara-perkara yang sunat dalam kehidupan kita seharian. Kita tengok pula tentang hikmah bersifat sabar. Itu apa dia hikmah? Hikmah dia disebari dugaan mesti ada cabaran yang kita perlu hadapi. Itu apa jua yang Allah bagi musibah kepada kita, kita reda, kita terima dengan ketentuan, dengan hati yang terbuka. InsyaAllah kemanisannya akan kita akan perolehi, insyaAllah, sekiranya kita reda dengan ketentuan Allah. Pertamanya, apa yang berlaku pada jiwa kita? Jiwa kita akan rasa tenang dan tenteram. Yang kedua, mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat melakukan amal ibadat dengan khusyuk. Hajat cita-cita akan mudah tercapai, dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menerima dengan reda qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara hikmah yang apabila kita bersifat sabar dalam kehidupan kita seharian. Kita reda dengan ketentuan Allah. Kita menerima qada dan qadar yang Allah tentukan kepada kita dengan hati yang tenang, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang rendah diri. InsyaAllah kita akan tercapai segala hajat-hajat yang kita impikan. Kita tengok pula keburukan orang yang tidak bersifat sabar ni. Apa dia keburukan? Pertamanya, jiwa kita tidak akan tenteram kalau kita hidup dalam gerah-gesa, kalau kita sentiasa menyalahkan orang lain, kita menyalahkan ketentuan Allah.
jiwa kita tidak akan rasa tenteram dan boleh membawa kepada kekufuran, mendapat kemurkaan Allah. Allah tak suka. Kalau Allah tak suka, hendaklah kita jauhkan pada perkara tersebut dan sentiasa buruk sangka terhadap Allah. Mengapalah Allah jadikan aku macam ni? Mengapalah aku yang kena musibah ini? Mengapalah aku? Jangan kita sekali-kali menyalahkan kepada takdir Allah. Kita hendaklah kita menggali, kita tahu apa musibah yang Allah lakukan kepada kita itu adalah Allah nak menguji setiap hamba-hambanya. Jadi kita hendaklah menerima ketentuan Allah dengan hati yang terbuka, hati yang tenang, hati yang berlapang dada dan seria menghadapi. Kalau kita tidak menerima ketentuan Allah, kita seria menghadapi kesusahan di dalam hidup. Kita asal rasa resah, gelisah, tak tenang, hati buruk sangka dan macam-macam lagi. Oleh itu kita hendaklah bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya pada pelajaran kita pada hari ini, kita hendaklah tanam bagi kita sifat sabar, tahan diri daripada sifat marah. Jangan cepat melenting, jangan cepat marah, jangan berputus asa. Sentiasa istiqamah kita dalam apa saja kebaikan kita lakukan setiap hari, bermula daripada kita bangun tidur hingga kita tidur semula. Okey, Ustazah rasa itulah saja untuk pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa-masa akan datang, dan doa-doalah kita supaya penyakit COVID ni cepat lenyap daripada muka bumi ni. Kita tak nak dah hidup dalam keadaan macam ni sekarang ni. Oleh itu sama-samalah kita sabar menghadapi cubaan dan dugaan Allah pada hari ini. Oleh itu sama-samalah kita akhir kelas kita pada hari ini dengan membaca suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Bapak dan Ustazah semua maju jaya dalam kehidupan kita seharian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.